amalan ini tambah-tambahan di bulan Ramadan, yang mana pahala infak ini amat besar untuk memberatkan neraca timbangan kita di hari akhirat kelak. Paling sedikit pahala infak ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala seolah-olah satu benih yang menumbuhkan sepohon pokok, daripada pokok tersebut keluar 7 cabang, setiap satu cabang menghasilkan mi'atu habbah, 100 biji buah. Ada 7 cabang bermakna 700 buah yang terhasil dengan satu sedekah, dengan satu benih. Ini bermakna satu yang kita sedekahkan paling sedikit akan menghasilkan 700 pahala, dan 700 inilah yang akan memberatkan neraca timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itu pada bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan ini apabila kita melakukan amalan ini digandakan lagi. Ada ulama sebut digandakan sehingga 7,000. Satu yang kita sedekahkan Allah Taala balas dengan 7,000. Kalau bulan-bulan yang lain 700, bulan Ramadan Allah Ta'ala ganda sehingga 7,000. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan yang kita buat digandakan 10. Jadi dalam bulan yang lain 700 kali ganda, di dalam bulan Ramadan didarabkan dengan 10 jadi 7,000. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang yang bertakwa, mereka ini orang yang pasti akan dapat meraih syurga Allah Taala. Jadi apabila turun ayat Al-Quran berkenaan dengan infak, mereka ini berlumba-lumba beramal. Sebagai contoh, turun di permulaan juzuk yang keempat, Allah Taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat kebaikan, kamu tidak akan mendapat syurga, melainkan kamu infak apa yang paling kamu sayang, apa yang paling kamu cinta. Bila turun ayat ini disebutkan dalam tafsir, banyaklah sahabat-sahabat yang datang untuk beramal. Ada yang bawa unta yang mereka sayang, kuda dan sebagainya, lalu diinfakkan pada jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka nak meraih syurga Allah. Ada seorang sahabat yang datang dalam keadaan gelisah, nama dia Abu Talha. Nabi tanya kenapa? Dia kata kerana telah turunnya ayat ini, wahai Rasulullah, aku sebenarnya masih ada harta yang paling aku sayang, yang aku cinta, yang belum aku infakkan pada jalan Allah Ta'ala. Aku takut tidak dapat meraih syurga, maka hari ini kamu menjadi saksi aku menginfakkan Bayraha pada jalan Allah Ta'ala. Bayraha ini ialah sebuah kebun yang paling masyhur di kota Madinah. Kebun yang tak dapat ditangini hasil buah dia dengan kebun-kebun yang lain, tetapi kerana nakkan syurga Allah, dia infakkan kebun dia tadi pada jalan Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itulah sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan syurga sewaktu mereka masih lagi hidup. Kenapa? Kerana mereka beramal dengan amalan ini. Turun pula ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Ta'ala tanya, siapakah di kalangan kamu yang ingin memberikan utang kepada Allah Ta'ala dengan utang yang baik? Nescaya Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan faedah ataupun bunga dia dengan gandaan yang amat banyak. Bila turun ayat ini disebutkan dalam tafsir, datanglah seorang sahabat yang nama dia Abu Darda. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, betulkah Allah Ta'ala nak berhutang? Nabi kata ya. Abu Darda tanya, kalau aku bagi utang kepada Allah, apa faedah yang akan aku dapat? Nabi terus menjanjikan syurga. Gembiranya Abu Darda, dia kata, wahai Rasulullah, aku ada 2 kebun, kedua-duanya aku nak bagi utang dahulu kepada Allah. Nabi kata, satu cukuplah, satu lagi kamu gunakan untuk keperluan diri kamu, anak isteri kamu. Dia kata, tak mengapa wahai Rasulullah, aku masih lagi sihat, tubuh badan aku masih lagi gagah, aku tahu rezeki kurniaan Allah Ta'ala ini luas, aku boleh cari dengan jalan yang lain. Kedua-duanya aku nak bagi utang dahulu. Cumanya, apa cuma Abu Darda? Dia kata, cumanya syurga aku mahukan, dan kedua kebun tersebut aku mahukan semula di hari akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab guna bahasa utang. Bila utang ni kita rasa akan dapat balik.
Jadi kita tengok sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka dijanjikan syurga, kenapa mereka dapat meraih syurga? Di antara sebabnya mereka orang yang banyak beramal dengan amalan untuk meraih syurga Allah Taala. Yang pertama iaitu infak. Kemudian amalan yang kedua untuk kita meraih syurga berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, yang keduanya ialah wal kaziminal ghaiza, mereka yang dapat menahan kemarahan. Jadi untuk kita dapat meraih syurga Allah Taala, amalan yang kedua, kita kena didik jiwa kita, hati kita supaya belajar menahan marah. Orang hina kita, orang maki kita, orang ganggu kita, kalau boleh jangan kita jawab. Ni pantang orang kata ustaz bodoh, kita jawab balik kamu lagi bodoh, bengong, kambing, jangan. Sebaliknya, marilah kita belajar menahan marah mengikut apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambahan di bulan Ramadan. Nabi kata idza kana fi yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila idza kana fi yaumi shaumi ahadikum, apabila pada hari kamu berpuasa, apabila kamu sedang berpuasa ada orang yang mencela kamu atau mengganggu kamu, hendaklah kamu diam, jangan berkata-kata, jangan kamu bertindak bodoh ataupun berkata-kata kotor. Iza kana fi yaumi shaumi ahdikum fala yarfus wala yaskhab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Apabila kamu sedang berpuasa, janganlah kamu berkata-kata kotor ataupun bertindak bodoh. Apabila ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah kamu menjawab sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk kita menahan marah di bulan Ramadan, kita kata aku sedang berpuasa. Kelebihan orang yang dapat menahan marah ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita tengok dulu, di antara manusia yang paling banyak menahan marah, yang pasti akan dapat meraih syurga Allah Taala ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke masjid, Nabi dibaling dengan sampah. Ada orang yang ganggu Nabi, ada seorang Yahudi selalu ganggu Nabi waktu Nabi nak pergi ke masjid. Tiba-tiba pada hari tersebut Nabi pergi ke masjid, tiba-tiba tidak ada sampah yang dibuang. Nabi tanya kepada sahabat, mana orang yang selalu ganggu aku? Mana Yahudi tersebut? Kalau kita selalu ke masjid, kita selalu ke surau, tiba-tiba ada orang ganggu kita, orang cuah air kepada kita dan sebagainya, tiba-tiba hari tersebut tidak ada. Kita tanya jiran kita, mana jiran sebelah tersebut yang selalu ganggu aku? Tiba-tiba jiran tersebut kata sakit. Apa yang kita jawab? Kita kata alhamdulillah cepat sikit mati. Itu kalau kita. Tetapi Nabi SAW tanya sahabat, mana Yahudi yang selalu menyakiti tersebut? Maka sahabat kata dia sakit. Dengan akhlak Nabi peribadi Nabi SAW, Nabi pergi pula ziarah kepada orang yang selalu menyakiti Nabi. Dengan akhlak Nabi peribadi Nabi, Yahudi tadi memeluk Islam. Kita tengok akhlak baginda Nabi SAW yang kita jadikan panduan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang yang dapat menahan marah ini, Nabi SAW sebut dalam hadis, man kazama ghaizan, sesiapa yang dapat menahan kemarahan, wa huwa qadirun ala an yanfizahu, sedangkan dia mampu untuk melaksanakan marah dia. Orang hina dia mampu hina orang tadi lebih teruk daripada orang tadi hina dia. Orang buat zalim kepada dia, dia mampu menzalimi orang tadi lebih teruk daripada orang tadi buat zalim kepada dia. Tapi dia tahan kemarahan. Apa ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi? Nabi sebut da'ahullah ala ru'usil khalaik. Allah Ta'ala akan memanggil nama dia di hadapan semua makhluk di hari akhirat. Kemudian apa ganjaran yang dijanjikan? Ganjaran ini orang lelaki cukup suka. Allah Ta'ala da'ahullah ala ru'usil khalaik. Allah Ta'ala akan memanggil nama orang yang dapat menahan marah ini di depan semua makhluk di hari akhirat. Kemudian hatta yukhayyiruhu min ayyi hurin sya', sehingga dia dibagi pilih mana bidadari yang dia hendak.
Bagi orang yang dapat menahan marah, dia boleh pilih di hari akhirat mana bidadari yang dia hendak, bukan mana satu tuan-tuan. Atas muka dunia ni kebanyakan kita, termasuk saya di hadapan ni, hanya berani pilih mana satu sahaja. Bukan sebab kita tak berani tuan-tuan, bukan sebab kita penakut, tetapi isteri kita lebih menakutkan. Sebab itu kita berani pilih mana satu sahaja. Di hari akhirat, kelebihan orang yang dapat menahan marah ini, Allah Ta'ala bagi dia pilih. Kalau contoh atas muka dunia, boleh bawa van, boleh bawa bas, angkut balik. Itu amalan yang kedua untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga berdasarkan ayat Al-Quran ini, yang ketiganya ialah wal afina 'anil nas, orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Nak masuk syurga ni mudah, tetapi nak memaafkan kesalahan orang itulah yang amat payah. Mungkin orang hina kita, orang maki kita, kita tak marah, tapi kita ingat haji tersebut pernah kata dekat aku ingat hari akhirat aku nak tuntut depan Allah Ta'ala. Dengan makna kita tak memaafkan. Jadi kita hidup dalam masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bohonglah kalau tidak ada di antara kita yang bersengketa, yang bermasam muka dengan sebab berbeza pendapat, pandangan dan sebagainya. Jadi marilah pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita sama-sama beramal dengan amalan ini supaya kita semua dapat meraih syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memaafkan kesalahan sesama kita. Kita tengok sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang diuji. Anak dia difitnah, Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Dalam kalau kita nak baca tentang hadis ifki, orang yang membawa fitnah, cerita bohong tentang Aisyah ni, di antaranya ialah adik-beradik Abu Bakar sendiri yang nama dia Mistah. Mistah ni orang susah. Abu Bakar selalu bagi sumbangan, boleh kata tiap-tiap bulan Abu Bakar bagi. Tiba-tiba Abu Bakar dapat tahu bahawa Mistah inilah di antara orang yang menyebarkan cerita tak betul tentang anak dia. Maka dia pun marah, dia kata dia bersumpah bahawa dia tidak akan lagi membantu Mistah. Bila begitu turunlah ayat Al-Quran yang bermaksud janganlah ada di antara orang-orang yang mempunyai kelapangan di kalangan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan membantu kaum kerabatnya, fakir miskin dan juga orang-orang susah. Hendaklah kamu memaafkan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah Ta'ala juga memaafkan kesalahan kamu? Bila turun ayat tersebut, maka Abu Bakar terus memaafkan kesalahan Mistah dan memberikan bantuan seperti mana biasa. Dan ada riwayat yang kata Abu Bakar melebihkan lagi bantuan kepada Mistah. Kita tengok sikap ataupun akhlak ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan orang yang pemaaf ini, Nabi sebut iza kana yaumal qiyamah, apabila berlakulah hari kiamat, nada munadin yaqul, adalah suara yang akan menyeru, ainal afuna 'anil nas, di mana manusia yang pemaaf, mana manusia yang pemaaf, halumma ila rabbikum, bersegeralah kamu kepada Tuhanmu, wa khuzu ujurakum, dan ambillah ganjaran balasan di sisi Tuhanmu. Dan di akhir hadis tersebut Nabi sebut wa haqqa ala kulli mri'in muslim iza afa an yadkhulal jannah. Nabi sebut memang sepatutnya, sewajibnya, semestinya bagi sesiapa yang dapat memaafkan kesalahan saudaranya yang Islam, Nabi sebut wajib syurga. Jadi nak masuk syurga ni cukup mudah, cuma nak memaafkan kesalahan orang itulah yang amat payah. Kalau kita buka tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka Indonesia, dalam menafsirkan ayat ini dia ada bawa satu kisah, iaitulah kisah Imam Musa Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim ni kisah dia, satu pagi dia nak berwuduk. Bila dia nak berwuduk, pagi tersebut cuaca dalam keadaan sejuk, maka dia memerlukan air suam untuk dia berwuduk. Jadi dia ada seorang hamba, dia suruh hamba dia tuang air di atas tangan dia untuk dia berwuduk pakai cerek. Dia pun tak ada tangan, hamba dia mengantuk, mungkin semalam tahajud banyak. Jadi bukan dituang di atas tangan, tetapi dijerus di atas kepala Imam Musa Al-Kazim, air hangat tuan-tuan. Kemudian cerek yang dia pegang apabila bersangatan mengantuk terlepas daripada genggaman dia, muncung cerek yang tajam tadi jatuh di atas kepala Imam Musa Al-Kazim. Maka keluarlah, mengalirlah darah. Berubahlah muka Imam Musa Al-Kazim nak marah hamba dia. Hamba dia ketar, tak tahu nak buat apa. Habislah aku kena belasah dengan tuan aku. Bila begitu, hamba tadi ingat ayat ini, maka dia pembaca, orang-orang yang bertakwa sifat mereka ialah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza, orang yang dapat menahan kemarahan.
Bila dia baca sampai ayat tersebut, tiba-tiba Imam Musa Al-Kazim kata, wahai hambaku, aku tak marah kepada kamu. Kemudian dia baca lagi, sambung lagi ayat tersebut, wal afina 'anil nas, dan orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Sampai ayat tersebut, Imam Musa Al-Kazim kata kepada hamba dia, wahai hambaku, aku telah memaafkan kesalahan kamu. Dan hamba dia baca ayat tersebut sampai habis, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bila habis baca, terkejut hamba dia. Imam Musa Al-Kazim kata, kalau bahasa kita, kamu boleh belah daripada sini. Kamu bukan lagi hambaku, kamu telah aku bebaskan daripada perhambaan. Hiduplah kamu sebagai manusia yang merdeka. Kita tengok Al-Quran yang berjalan di atas muka dunia Allah Ta'ala, bukan sekadar Al-Quran yang dihafal di dalam dada, tetapi Al-Quran yang diamalkan. Kita tengok sikap Imam Musa Al-Kazim, dia boleh menahan marah kepada orang yang membuatkan dia marah, dan dia boleh berbuat baik pula, dia boleh memaafkan pula kepada orang yang membuatkan dia marah. Dan yang lebih hebat, dia berbuat baik pula kepada orang yang membuatkan dia marah. Jadi Dr. Hamka sebut dalam tafsir dia, kerana inilah kononnya Imam Musa digelar dengan gelaran Al-Kazim. Asal dia nama dia Imam Musa, tetapi gelaran yang dia dapat setelah berlakunya peristiwa ini, orang gelar dia Al-Kazim. Apa makna Al-Kazim? Al-Kazim ini ialah orang yang dapat menahan kemarahan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sebut amalan hari ini amalan yang mudah untuk kita beramal. Sedekah semua kita ada wang, cuma sedikit ataupun banyak. Dan yang keduanya, kita menahan marah. Orang hina kita, orang maki kita, kalau boleh jangan kita jawab. Nabi ajar kalau kita rasa nak marah, waktu kita berdiri kita duduk. Kalau waktu duduk pun kita rasa nak marah, kita berbaring. Itu apa yang Nabi ajar. Dan yang ketiganya, kita memaafkan kesalahan saudara kita yang lain. Nak memaafkan kesalahan orang tak perlu cerita. Ni pergi jumpa haji ingat tak? Dulu haji pernah kata kat saya kan, sekarang saya dah maaf dah kesalahan haji, tak perlu. Mungkin sebelum tu kita jumpa dia, kita masam muka, kita tak senyum dan sebagainya. Lepas kita memaafkan kesalahan dia, tak perlu cerita pun, kita jumpa dia macam seolah-olah tidak ada apa yang pernah berlaku. Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan 3 amalan ini di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syurga, dan Allah Ta'ala makbulkan doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa kita semua dengan kita beramal dengan amalan ini, dan kita beroleh kejayaan di hari akhirat kelak. Jadi sekadar itu untuk tazkirah pada tengah hari ini. Sedikit ta'aruf, nama Ahmad Yazid bin Muhammad Zainan, tenaga pengajar di Madrasah Nurul Hidayah Kampung Tembak, Kuala Ketil, Baling, Kedah. Datang ke Selangor merayu dana, merayu sumbangan untuk Madrasah Nurul Hidayah. Yang pertamanya rayuan sumbangan wakaf kitab yang saya pernah cerita dulu, iaitulah kami Madrasah Nurul Hidayah ingin menjadikan madrasah ini perpustakaan ataupun maktabah kitab-kitab Arab yang paling besar di negeri Kedah. Di antara manfaatnya, kalau timbul hukum hakam yang rumit, tok guru tak jumpa dalam kitab yang nipis, nak kena buka kitab yang tebal, boleh semak kitab yang kita wakaf. Dan kita tahu insaniah dulunya di Al-Ustaz, sekarang berpindah ke Kuala Ketil, dah jadi universiti. Jadi pelajar-pelajar insaniah yang nak buat bahas degree, nak buat tesis master, PhD dan sebagainya, nak cari sumber rujukan tak perlu pergi jauh, hanya 5 ataupun 6 km sahaja daripada Madrasah Nurul Hidayah. Dan salah 2 orang pensyarah bahagian syariah Universiti Unisyam insaniah ialah bekas pelajar Pondok Nurul Hidayah. Jadi kita boleh berhubung dengan mereka kalau ada pelajar-pelajar yang tak cukup bahan, tak cukup kitab Arab untuk dibuat bahas, boleh semak kitab yang kita wakaf. Dan yang keduanya, Madrasah Nurul Hidayah melancarkan wakaf Dewan Al-Quran. Kami bercita-cita nak buat Dewan Al-Quran sebab kami nak didik masyarakat kampung sekeliling, daripada pelajar yang umur 7 tahun sehingga 12 tahun. Kami buat pengajian. Kami bukan sekadar ajar baca Iqra, ajar baca Al-Quran dan juga hafalan kepada masyarakat sekeliling. Alhamdulillah dah ada 30 orang lebih yang mendaftar, dan kos bangunan tersebut dah ada tiang, dah ada atap asalnya. Kemudian hanya nak ikat bata, nak pasang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tingkat naku, shilling dan juga mozaik. Kos kesemuanya lebih kurang 72,000.
Jadi semua 2,400 kaki dibahagi dengan 72,000 lebih kurang sekaki RM30. Jadi kalau tuan-tuan nak turut serta untuk wakaf Dewan Al-Quran ni, ada sijil wakaf, wakaf kitab pun ada sijil wakaf. Tuan-tuan boleh bertemu dengan saya, boleh tulis nama arwah mak ataupun arwah ayah ataupun kita sendiri sebagai amalan untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Madrasah Nurul Hidayah masih lagi membuka jamuan makan berbuka puasa pelajar Madrasah Nurul Hidayah yang masih kosong 12 malam. Yang masih kosong 12 malam. Jadi sehari berbuka puasa kos dia ialah RM600. Jadi kalau tuan-tuan nak berhubung dengan saya, ada flyers di belakang. Tuan-tuan boleh dapatkan flyers tersebut, dan nak sijil wakaf boleh bertemu dengan saya insya-Allah. Dan yang ingin menderma insya-Allah boleh letakkan di atas jadah ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.